Assalamualaikum, salam sejahtera. Sebelum ini kita dah belajar sistem endokrin dan hormon. Kita dah belajar kelenjar endokrin, contohnya pituitary, merembeskan hormon ADH, TSH, FSH, LH dan hormon pertumbuhan. Okey, hari ini kita akan sambung pengawal aturan rembesan hormon. Okey. Ada 3 cara macam mana hormon ini dikawal. Pertama, dikawal oleh hormon lain. Contohnya adalah hormon tiroksina. Hormon tiroksina ini dikawal atur oleh hormon perangsang tiroid. Okey. Situasinya macam ni. Bila hormon perangsang tiroid itu menghentikan rembesan hormon tiroksina, bila dia berhentikan penghasilan hormon tiroksina, sudah pasti aras hormon tiroksina dalam darah akan rendah. Bila aras hormon tiroksina rendah, ia akan merangsang semula rembesan hormon perangsang tiroid. Hormon perangsang tiroid seterusnya akan merangsang rembesan hormon tiroksina. Bila dirangsang hormon tiroksina terhasil dengan banyak, menyebabkan aras hormon tiroksina yang tinggi. Bila aras hormon tiroksina ini sangat tinggi melebihi yang dikehendaki, kemudian ia akan merencatkan rembesan tiroksina semula oleh hormon perangsang tiroid. Maksudnya, kalau hormon tiroksina tu rendah, dia akan rangsang hormon perangsang tiroid untuk hasilkan hormon tiroksina. Kalau hormon tiroksina itu tinggi, juga dia akan merencatkan rembesan hormon perangsang tiroid supaya hormon tiroksina akan menurun ke aras yang normal. Yang kedua, bahan tertentu dalam darah, dikawal oleh bahan tertentu dalam darah. Contohnya adalah glukosa. Glukosa dalam darah kita. Sekiranya aras glukosa tinggi di dalam darah, apa akan berlaku adalah ia akan merangsang pankreas untuk nak rembeskan hormon insulin, hormon insulin. Kerana hormon insulin inilah yang akan menukarkan glukosa yang berlebihan, glukosa yang tinggi dalam darah tadi kepada glycogen. Supaya aras glukosa yang tinggi tadi akan menurun ke aras yang normal. Yang ketiga, rembesan hormon ini dikawal oleh sistem saraf. Contohnya hormon noradrenalina. Hormon adrenalina ini dirembeskan oleh kelenjar adrenal. Situasinya seperti sebelum ini kita dah belajar, hormon adrenalina ini dirembeskan oleh kelenjar adrenal dalam situasi kita dalam keadaan terangsang ataupun dalam keadaan takut. Contoh yang cikgu bagi minggu lepas adalah dikejar anjing. Samalah kat sini, hormon adrenalina ini contohnya dalam situasi kita dikejar anjing. Kita perlu lari daripada anjing tersebut, kan? Jadi yang terlibat adalah sistem saraf sebab ia memerlukan impuls saraf yang dihantar dari reseptor ke otak, ditafsirkan seterusnya untuk hasilkan tindak balas. Tengok balik topik sebelum ini. Kesan ketidakseimbangan hormon. 4 hormon yang akan kita highlightkan iaitu hormon tiroksina, hormon pertumbuhan, hormon antidiuresis
dan hormon insulin. Okey, pertama, hormon tiroksina. Kita tahu hormon tiroksina ini dirembeskan oleh kelenjar tiroid. Okey. Keadaannya di mana kita juga tahu ya, hormon tiroksina ini dia dihasilkan daripada iodin. Okey, iodin yang akan membina hormon ini. Dan sekiranya iodin kurang dalam badan kita, hormon tiroksina juga akan berkurang, menyebabkan berlakunya goiter. Ataupun kalau kita tengok situasi di mana kelenjar tiroid membengkak. Kita nampak di bahagian leher, kalau kita nampak orang yang sakit tiroid kan, kita nampak bengkak di bahagian leher dia kerana kekurangan hormon tiroksina. Okey. Hormon tiroksina ini kalau dalam keadaan hormon ini terlalu sedikit, ya, pada kanak-kanak ia memberi kesan kretinisme. Okey, memberi kesan kretinisme iaitu di mana perkembangan mental dan fizikal kanak-kanak tersebut akan terbantut. Okey, pada golongan dewasa pula menyebabkan hipotiroidisme. Okey. Hipotiroidism pun boleh, tapi cikgu biasa sebut bolehlah mana-mana, hipotiroidisme. Okey. Hipotiroidisme ini dengan ciri-ciri seperti kelenjar tiroid membengkak, kadar denyutan jantung rendah, mudah berasa lesu, mudah rasa letih dan berat badan meningkat. Okey. Dan situasi di mana hormon tiroksina itu terlalu banyak akan menyebabkan keadaan di mana hypertiroidisme ataupun hypertiroidism. Okey, gejala ataupun petanda yang kita tahu seseorang itu berada dalam keadaan hypothyroidism. Okey, adalah seperti kelenjar tiroid dia membengkak, dia sentiasa cepat rasa gemetar, berdebar je kan. Kadar denyutan jantung pun tinggi, mata membonjol, tangan menggeletar dan berat badan menyusut. Okey. Okey, untuk hormon pertumbuhan ini sejak bayi lagi ada dalam badan kita, kerana hormon pertumbuhan ini dia akan mengawal atur pertumbuhan kita daripada kita kecil sehingga kita dewasa, dari kita bayi sehingga kita dewasa. Okey, hormon pertumbuhan ini dalam kuantiti yang terlalu sedikit, okey, boleh menyebabkan masalah kekerdilan. Kekerdilan nampak seseorang itu kecil, kerdil. Okey, itu disebabkan oleh kurangnya hormon pertumbuhan. Tapi dalam keadaan terlalu banyak jadi gergasi pula. Okey, menyebabkan keadaan di mana kita panggil kegergasian. Di mana kegergasian ini disebabkan oleh pertumbuhan tu berlaku dengan sangat cepat sebab hormon pertumbuhan dia banyak, kan? Okay. Yang ketiga adalah hormon antidiuresis. Okay. Kekurangan hormon antidiuresis ini akan menyebabkan penyakit diabetes insipidus. Okay. Diabetes insipidus ini situasi di mana seseorang itu akan kerap kencing. Kencing dia rasa tak puas. Sekejap nak pergi nak kencing lagi. Kencing sekejap nak kencing lagi. Kencing dengan kerap dan banyak. Okey? Itu adalah penyakit diabetes insipidus. Okey. Yang kedua, sekiranya hormon antidiuresis ini dalam keadaan berlebihan terlalu banyak, akan menyebabkan edema. Edema tu maksudnya, edema tu adalah situasi di mana terlalu banyak air, pengumpulan air yang berlebihan dalam